الله 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 ما لنا مولى سوى الله لا إله إلا الله محمد رسول الحمد لله رب الله العالمين الله الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا مصطفى محمد في الأولين في الآخرين في النبيين في المرسلين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Dikasihi Tuan Imam, Tuan Guru, para ulama, ustaz-ustaz, saudara-saudara, para jamaah muslimin muslimat yang dikasihi serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia yang dirahmati ini. Dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala seketika kita dipilih oleh Allah berada dalam majlis tazkirah yang mudah-mudahan banyak bermanfaat kepada kita, yang mana kita sama-sama telah dilanda trauma semua sekali apabila tsunami mengamuk. Banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Banyaklah cerita, banyak babak, macam-macam ada. Ya. Sejak kita puasa dahulu, sebulan kita berpuasa nak mampus, raya sama dengan keling. Kemudiannya kita sambut lagi raya, ya, dengan raya Christmas 26 Disember kita sambut besar-besaran hari raya Kristian. Pagi Ahad 26 Disember serangan tsunami pun berlaku, ya. Jadi panjanglah cerita dia. Kalau kita lihat dalam sejarah, Ustaz, sejarah kejadian alam, saya nak cerita sikit ni tentang kejadian alam, buta alam, banji alam, puncak alam, semesta alam. Supaya manusia ini sentiasa ingat yang kata Tuhan, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu banyak bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Kerana aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu menyembah Allah. Jadi kita nak sentuh dua makhluk ni. Banyak orang bertanya kenapa terjadi tsunami ni. Kalau kita lihat dalam pengajian kita, tafsir kita daripada A'udzubillah dulu, Ustaz, ya. Semua dah kita cerita ni dah. Jadi kita ulang balik, kita lihat. Ya. Jadi ketika 13,5 bilion tahun dulu tau. 13,5 bilion ataupun 13,500 juta tahun dulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala
menjadikan 7 patala langit dan bumi ini. Khususnya untuk menyambut sebagai tetamu manusia ditempatkan di dunia ni, dan juga jin. Tuhan pernah bersumpah dah. Pernah berjanji, bersumpah. Geng tsunami ni makan sumpah lah ni. Kita tengok cerita dia. Ya. Kemudian daripada itu, kata Tuhan, ya ayuhan nas, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Wahai sekalian manusia, kata Tuhan, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah mencipta 7 patala langit dan bumi dalam masa 6 hari. Kemudian dia bersemayam di arasnya. 6 hari penciptaan 7 patala langit dan bumi ini Nabi mentafsirkan bermula daripada hari Abjad nama dia. Hari kedua dinamakan Huti, Kalimat, Safas, Qurishat. Abjadnya sampai hari Qurishat ni hari yang ke-6. Maka bila sampai hari yang ke-6, hari Qurishat ni, setelah terbenanya 7 patala langit dan bumi ni, bumi dihampar luas tak? Putih. Maka dipanggillah tukang juru ukur tanah ni. Bukan DO Sungai Buloh ni. Maka dengan itu dipanggil Jibril untuk mengukur tanah haram. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, bahawa kata Tuhan, ingatlah ketika Tuhan kamu berfirman kepada para malaikat bahawa dia nak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Yani orang yang kedua. Yani khalifah ni mana mentadbir dunia ni, diamanahkan oleh Allah. Yani makhluk yang bernama manusia. Itu terpinga-pinga malaikat ni, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dia bertanya, apakah kau nak jadikan makhluk perosak yang menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan di muka bumi, yang bermaksiat? Ini kata Tuhan, qul la inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui atas apa yang kamu tidak mengetahui. Maka diamanahkanlah dunia ni kepada manusia. Maka diingatkan oleh Allah, sejak dia mencipta 7 patala langit dan bumi dulu, untuk diserahkan dunia ni yang terakhir kepada spesies manusia. Siapa saja yang duduk di muka bumi ini, bila melanggar pantang, melanggar sumpah, siaplah. Ini yang kata wa in min qaryatin illa numlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibu 'adzaban syadida kana dzalika fil kitabi mastura. Ini sumpah janji dia tak. Tak ada sebuah negeri pun, kata Tuhan, tidak ada sebuah negeri pun yang mana penduduknya durhaka di muka bumi ini, melainkan kami akan binasakan mereka semua sebelum hari kiamat. Ini janji Allah. Kamu nak duduk di muka bumi ini sebagai manusia, kalau kamu durhaka, maksiat, mesti kami punahkan kamu. Ini janji dia. Belum ada manusia sampai ke bumi ini lagi. Atau Tuhan dalam ayat tadi, atau au mu'adzibu 'adzaban syadida, atau Tuhan, kami akan azab penduduk negeri itu dengan sekeras-keras azab. Kerana inilah janji kami
yang sudah termaktub dalam kitab Lauh Mahfuz. Ada juga banyaklah juru heboh, juru macam-macam, juru cakap lah. Tak tahu apa lagi nak dicakap lah. Bila dah terjadi tsunami ni, tukang pulai, tukang ulai macam-macam lah. Ini kata cobaan, ini kata ujian. Ini ustaz bukan ujian nama dia, ini laknat Allah nama dia. Memang kita ada dengar TV, radio. Memang ada yang mengulas wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa ra'sin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang Tuhan awal-awal sebut dalam ayat tu bahawa kamu akan diuji. Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, buah-buahan, jiwa. Itu betul ujian. Itu betul ujian. Maka sampaikanlah berita gembira pada orang yang beriman, orang yang sabar, iaitu orang-orang yang menerima musibah macam ni. Beritahu bahawa kita ni pada Allah, kembali ke Allah. Itu betul ujian. Yang ini ustaz bukan ujian, ni malah petaka dah mas. Kita nak mengaji ni kerana betul-betul mengaji. Ini itu azab malah petaka. Kerana itu sifat Tuhan ni ustaz, kita mesti mengaji tau. Tuhan ni banyak perangai dia, sifat dia. Kita tahu kadang penyayang, pemurah, pengasih tu aja. Sifat Allah ni salah satu daripada pemurka nama dia. Benci. Itu sifat Allah. Marah sifat Allah. Benci sifat dia. Murka sifat dia. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fi fayahilla 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa." Kata Tuhan, makanlah di antara kamu nak makan, makan. Yang kami beri rezeki kepada kamu, makan. Tapi Tuhan, jangan sampai lebih tu. Wala tadghaw fi. Jangan sampai lebih tu. Jangan melampau batas. Kalau kamu nak mencekik pun jangan melampau batas. Yang menyebabkan itu tak, aku akan murka kepada kamu lagi. Maka barang siapa yang ditimpa oleh kemurkaanku, bila dah dia murka, pasti binasa dia. Ku binasakan dia. Kemurkaan ni contohnya kepada Fir'aun dah, kepada kaum Fir'aun. Bila dah Allah murka, penghujungnya ada matlamat dia tahu. Kita nak cerita ni nak membetulkan keadaan ni. Falamma asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in. Faja'alnahum salafa wa mathalan lil akharin. Maka tatkala mereka membuat kami murka tahu, maka kami menghukum mereka semua, kami tenggelamkan mereka semua. Mereka melakukan kemurkaan kami itu Tuhan, menyebabkan kami murka. Kemudian kami tenggelamkan mereka semua di dalam laut. Fir'aun itulah. Kami jadikan ini sebagai pelajaran dan juga contoh bagi orang-orang yang kemudian. Zaman kita ni lah. Kita bukan jenis bertuhankan Allah ni, bukan jenis macam orang-orang lain bertuhankan batu, macam kata keling bertuhankan beruk. Apabila punah ranah, dia boleh maki Tuhan dia. Dia maki Tuhan dia tu. Yilik. Dia maki Tuhan dia. Lu tak tolong gua lah. Gua punya anak ini sudah mampu yo. Ini macam tak boleh. Dia maki Tuhan dia.
Kadang-kadang kita yang tak kenal Tuhan ni pun maki juga ke Tuhan kita. Kerana itu bila dia terjadi, saya kita jangan salahkan orang lain. Kerana itu disebut oleh Allah, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa man asabaka min sayiatin famin nafsik. Apa saja nikmat yang kamu terima, ini adalah daripada Allah. Kami berikan kepada kamu dah. Apa saja balak malapetaka yang menimpa kamu, itu kesalahan daripada diri kamu sendiri. Kesalahan kamu. Itu seluruh manusia diingatkan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu mensyukuri akan nikmat Allah, dia tambah lagi. Tapi kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid, menunggu azab yang amat pedih. So ya, bukan sembarangan. Sekarang sudah terjadi zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Nah, kata telah zahirlah di hadapan kamu semua dah. Dan nampaklah segala kemusnahan, kerosakan di darat dan di laut dah. Punah-wanah dah. Ini adalah hasil, kata Tuhan. Tuhan beritahu, punah-wanah di darat, di laut, tsunami ini adalah hasil daripada tangan-tangan manusia sendiri. Supaya dirasakan kepada mereka sebahagian yang selama kamu buat sekarang ni, dirasakan kata Tuhan sebahagian ni, supaya mereka kembali kepada Islam. Menunjukkan di situ sesuatu kejadian ni, banyak manusia dah tak mau dengan Islam ni. 31 Disember penutup tahun 2004 meningkat lagi 39768, berjumlah 122 nombor ni bagus ni. Untuk geng Toto, untuk geng Magnum boleh beli ni 122. Kalau geng judi di Malaysia ni, atuk dia mati pun dia beli. Tarikh atuk dia mati, bini dia mati, dia beli. Hari tu bini aku meninggal, sehari bulan, dia beli. Mana tahu. Dalam sejarah gempa bumi di Asia Tenggara ni tau, kita ambil ni yang besar-besar je. Sebenarnya nak mengingatkan manusia ni kembali tau, supaya jangan lalai tau. Satu, berlakunya meletupnya Gunung Krakatoa di Indonesia. Gunung Krakatoa ni memang terkenal lah, gunung berapi ya, yang berlaku pada 28 Ogos tahun 1883. Di dalam tafsir Hamka dia ada menuliskan sejarah. Bila dia meletup ni, gunung berapi ni bila hentak ke bumi, dia gempa dah. Dia meletup ke langit, kemudian dia gempa, terus menjadi tsunami dah. Gelombang saja Ustaz yang sampai ke Laut British, sampai ke Afrika Selatan, sampai ke Semenanjung Arab. Ya. Langit gelap berbulan-bulan dengan debu, dengan lahar dia. Manusia mati lebih 100,000. Manusia mati. Kapal-kapal masa itu banyak masuk dalam hutan tau, naik atas gunung. Kalau kita baca dalam tu Ustaz, macam kita tak berapa percaya. Boleh ke gempa bumi ini sampai ke British tu? Gempa bumi di Indon boleh ke sampai ke Afrika? Sejarah ni 121 tahun yang lalu dah. 28 Ogos 1883, dah bermakna sampai hari ini dah 121 tahun lalu. Siapa baca faktanya dia macam ragu atau macam tak percaya. Tapi supaya kamu ni semua kena percaya, kata Tuhan,
26 Disember kau tengok. Bila gempa bumi, gelombang sampai ke mana? Sampai ke Afrika, sampai ke British tu gelombang dia. Yang mati di Tanzania tu, di Somalia, di Kenya. Somalia ni ingat sama dengan pergi Melaka ke? Jauh ya? Ada tak? Somalia sama dengan Melaka ya? Dalam peta tengok macam mana? Tanzania ni sama dengan pergi Ipoh ke jauh dia? Meletup di Indon tu 10,000 batu gelombang dia, Ustaz. Gelombang dia 10,000 batu boleh sampai. Kod-kod tadi di Krakatoa, jadi kamu tak percaya 100 tahun dulu pasal kau tak nampak. Ni di hadapan kamu semua ni berlaku. Dia laksana rainbow tau. Bila dihantar dalam laut tu, dia bangun macam rainbow. Rainbow mana boleh dikalahkan dalam wayang tu kan. Dia bagi semua. Macam peluru berpandu lah. Ajaib tak ajaib? Dia di laut tak ada apa-apa. Nelayan yang pergi pagi. Pagi pergi. Petang. Balik petang. Balik kampung. Bukan bini hilang, kampung hilang. Lepas. Di laut tak ada apa-apa. Tak ada satu kapal tergolek di laut. Berapa banyak nelayan pagi itu pergi ke laut menangkap ikan. Tak tahu cerita macam mana di darat. Bila balik saja petang, saya ni di mana tuan-tuan ini lain macam itu. Kampung hilang. Bayangkanlah. Tengok-tengok tinggal masjid aja di Fiji lagi. Tengok mana punya masjid. Ni semua benda-benda pelik semua keluar tak cerita. Memanglah. Tengoklah di Phuket tu yang kena tinggal Phuket semua licin. Saya ada kawan Ustaz cerita di Phuket tu. Pasal berlakunya malapetaka ni, yang banyak ni masjid-masjid ditinggal tau oleh Allah. Jadi ada kawan di Phuket ni cerita, dia datang pada laut Ustaz, dia kata gelombang ni macam nak kiamat. Sampai ke masjid tu gelombang tu belah dua tau. Di masjid Phuket tu dia belah dua. Masjid tu di pulau dia. Dah lepas masjid tu dia bercantum balik ni. Kiri kanan masjid tu tak kira lah kondo lampu, petula ke, kondominium ke, kondom ke, licin habis. Masjid tu selamat. Tengoklah melambur tu. Licin, masjid dia tinggal. Bandar Aceh tu tengok dalam video itu. Dia mula datang tu, apa keinderaan, apa rumah ke, apa dia rembat dia semua. Bila sampai ke masjid tu dia tenang, nampak tak? Ustaz tak perhati benda ni tau. Kita kena buat research tau. Buat tengok kebesaran Tuhan ni. Kenapa sampai ke masjid tu air tu tenang? Dia tak ngamuk. Mula dia datang, disapu dia habis. Mula dia datang tu jin tanah ke, jin tolak ke, jin ifrit ke, dia sapu habis. Yalah, ini semua rancangan Tuhan semua. Itu Tuhan beritahu dengan para malaikat yang menjaga bumi tu. Malaikat, kau sapu bersih semua tu. Tapi itu rumahku kau tinggal tak? Kalau itu kau sapu, kamu kau sapu nanti. Sapu kau nanti. Jangan main-main kau. Tu ya. Kita lihat lagi ya. Di antara yang kuat lagi, 28 hari bulan Julai tak? 28 hari bulan Julai tahun 1976. Ini di antara gempa yang terkuat sekali lah. Gempa bumi ya. Yang ini bandaraya Tangshan negeri China tu. Kekuatan dia hanya 7.8 skala Richter. Dia bergegar bumi ini tak lama, hanya 23 saat saja. Bergegar tu hanya 23 saat. Ini sejarah gempa bumi paling lama. Hanya 23 saat saja. Lama dia tu bergegar. Ustaz tahu,
Berapa banyak yang mampus Cina? 800,000 sehari itu Cina mampus. Tak sempat lagi. Ayo. Tak sempat lagi dah. Tak sempat. Tak sempat lagi. Wah Tuhan Allah. Tak sempat dah. Ngak. Jalan. 800,000. Sehingga bandar Tangsan itu sehingga hari ini tidak boleh diduduki oleh manusia dan jin. Jin pun out sudah. Jin buraga ke jin tolak lari, tak boleh tahan. Itu yang terkuat. 23 saat. Cuba kalau Ustaz bayangkanlah. Kalau berlakulah kata sampai Tuhan suruh gempa bumi ini sampai berpeluh, macam mana? Malaikat, kamu goyang bumi itu sampai kau berpeluh lah. Macam mana? Kau bayangkan lah. 5 jam cukuplah. Masa tu kau alangkah 2-3 kali goyang tempat tinggal aku tu, berkeliling tu. Banyak Cina, India, Melayu nak terjun mati syahid. Baru dia goyang sikit, banyak nak terjun dah. Wa ma ahlakna min qaryah illa laha munzirun. Zikra wa ma kunna zalimin. Kata kami tidak akan membinasakan sesebuah negeri di muka bumi ini dah. Melainkan mereka diberi peringatan dulu. Tapi mereka tak peduli dengan peringatan kerana mereka orang yang zalim. Yani sebelum dimusnahkan diberi peringatan. Bagi lu peringatan. Ya. Kata Tuhan, falamma nasu ma dzukir fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu aghnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan sama sekali peringatan yang diberikan pada mereka. Diberi peringatan sebelum dimusnahkan, peringatan mesti sampai. Diberi peringatan pada mereka. Tapi mereka melupakan sama sekali peringatan itu. Maka kami pun bukakan segala pintu kemewahan kepada mereka. Kaya-raya lah. Mewah. Maka mereka pun bergembira dengan kemewahan itu. Kemudian daripada itu, dalam mereka gembira itu kami turunkan malapetaka azab. Kamu lihat mereka terkoyong kayang dah. Semuanya mereka berputus asa. Itu ya. Semuanya berputus asa. Ada di surat khabar kata Astra apa dah? Astra ni. Surat Dajjal apa nama dia tu? Dia kata umat Muhammad ni tak akan diuji. Tak tahu di mana dia mengaji lah. Kerana tu bila Quran tak habis macam tu lah. Ini bukan ujian. Ini kata Tuhan, wa idza aradna an nuhlika qaryah. Jika kami kata Tuhan hendak membinasakan sebuah negeri kepada penduduk-penduduk tu, bila kami nak punah ranah kan, terlebih dahulu, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah. Kepada orang-orang yang hidup mewah. Amarna mutsrafiha. Kami perintahkan kepada orang hidup mewah supaya mentaati Allah. Orang hidup mewah ni maknanya daripada golongan usahawan. Golongan usahawan, ya, hartawan, jutawan, butawan, bangsawan, karyawan, pemilawan, taketawan, melawan, ya. Semua geng ni sudah kami perintahkan kepada mereka supaya mentaati Allah. Tetapi fafasaqu fiha. Tetapi mereka menyambut dengan kedurhakaan, maksiat. Maka sudah sepantasnya lah fahaqqa. Sudah sepantasnya lah hukuman ketetapan daripada kami dah. Kemudian fadammarna hatar mira. Kemudian kami itu hancurkan negeri itu
Sah hancur-hancurnya. Ini cerita punah lanah punya ni. Kemudian kata Tuhan, wa kam ahlakna minal qurun min ba'di Nuh. Dah berapa banyak dah negeri-negeri yang kami punah ranahkan sesudah Nuh. Sesudah Nuh dah. Berapa banyak tu Tuhan dah kami punah ranahkan, kami hancurkan. Kau jangan nak tanya, cuba-cuba tanya apa dosa mereka. Cukuplah Tuhan kamu itu maha melihat, lagi maha mendengar akan dosa hamba-hamba dia. Itu dia ya. Hebat tak hebat tu. Ini bukan cerita uluk-uluknya, bukan. Kalau Tuhan sudah marah, dalam sejarah bangsa manusia Ustaz ya, yang saya setakat mengaji lah, Tuhan mencipta bangsa manusia ini ada 84,000 bahasa. Macam kita ni macam-macam bahasa ni, sampai kita tak reti bahasa dah. Punya banyak kita ni. Kalau kata orang Jawa, macam-macam orang Jawa ni keturunan dia. Meklen ni, Sunda ini, Ponorogo ini, macam-macam ada. Banjar dia, Minang dia, banyak. 84,000 bangsa manusia. Daripada Adam tu sampai kiamat, ini kayanya Tuhan mencipta bahasa. Sampai kita pun tak reti bahasa. Tapi bagi Tuhan semua tahulah bahasa tu dia yang cipta. Di antara bangsa keturunan manusia ni, ya, kehebatan yang paling canggih orang Melayu lah. Kelebihan orang Melayu ni, dia mampu bela hantu raya. Ini kita tahniah. Kalau bela setan, bela jembalang, orang Melayu lah yang paling pakar bela hantu raya. Bangsa lain tak berani bela hantu raya ni. Melayu lah. Kerana itulah kelebihan Melayu bela hantu raya ni. Asal jumpa raya, orang Melayu lah yang meraihkan. Faham tak kau? Cakap dia. Di Pebali Melayu lah nak mati-matian menyambut. Keling sekonya Melayu yang pikul batang pisang nyambut di Pebali. Asal ada raya, dia boleh semua. Pasal kelebihan dia bela hantu raya. Faham? Tak faham, memang kau hantu raya lah. Christmas dia lah, tengok malam 26 tengok. Saya kalau bergelandangan tunggang langgang, kalau padri-padri berjoget sampai pagi tak kisah. Itu agama dia. Tapi siapa yang nyambut malam tu? Yang tunggang langgang pakai kopiah apa tu? Padri tu pakai baju merah semua berjoget tunggang langgang sampai pagi, siapa? Melayu. Ini nak tahu hapraknya Melayu. Asal jumpa raya dia lah. Yalah kita ni kadang-kadang hidup, tahu nak hidup ya, mana ada belajar bab mati. Ditengok wajah pun memang wajah tak memampunya. Kalau kita belajar bab mati pun bukan kita nak mati. Kerana itu kita mana belajar bab mati ni. Ditengok wajah tu lebih kurang aku je. Masa peperangan Rostam tau dengan Saidina Umar, masa Saidina Umar nak membebaskan Iraq, membebaskan Parsi tu. Pada zaman Saidina Umar lah bebasnya Parsi dan Rom tu. Masa berlaku peperangan di Sungai Dijlah, Sungai Furat ni, banyaklah masa membebaskan Iran, Iraq semua ni, Syria apa semua ni. Banyaklah yang terkorban syahid. Tentera Islam lah. Tentera diorang lagi banyak mampus. Ini nak cerita tentera Islam. Maka di mana saja kematian itu, di situlah ditanam. Kalau tepi sungai lah. Banyak di tepi sungai Dijlah, Sungai Furat semua ni. Syahid-syahid ditanam di situ. Pasal mereka ni bila meninggal saja tak perlu disemayangkan, tak perlu dikapat, tak perlu kata dimandikan, dia tak perlu. Tanam ya. Di mana dia meninggal, situlah tanam. Yang kata Tuhan tadi hidup tau. Tahun 1980 tau. Golongan-golongan syahid yang berjuang ni tadi, dia dipindahkan tau. Pasal terhakis daripada Sungai Furat tu. Masa dipindahkan tu, badan mereka okey.
Walaupun dah 1400 tahun, badan mereka ni macam kita ni, berdarah-darah lagi. Baju mereka pun tak lusuh. Macam kita ni, cuma nyawa lah tak ada. Menunjukkan tubuh mereka tu hidup lagi. Walaupun dah 1400 tahun. Faham tak cerita ni? Ini dikatakan orang yang syahid, dia tanah tak makan. Bukan jenis kematian macam kita ni. Kan di wilayah persekutuan kan sekarang ni nak pindah ke Semenyih kubur kan. Kubur-kubur di wilayah nak dipindahkan ke Semenyih. Pasal di wilayah dah lebih dah. Katalah kita mati di wilayah persekutuan ni. Mayat-mayat kita nak dipindahkan ke Semenyih. Katalah kita dah mati 200 tahun. Dikorek oleh Jakim misalnya. Tukang korek kubur lah nak pindah ke Semenyih tu. Hantu-hantu dah pindah dah sana dah. Dalam hantu-hantu dah pindah dah. Korek aja. Kalau jenis macam kita lah. Barangkali kalau dah 200 tahun dikorek kita ni hidup juga. Hidup jadi jerangkung dah. Buka aja keranda tu nak pindahkan. Tukang cangkul kubur pun lari. Dia kata kubur isteri dia ni kita pindahkan juga ni ke Semenyih ni. Korek je rupanya bangun jadi Pontianak. Buka je keranda tu. Macam jadi puaka. Bagi kita hidup juga jadi hantu. Jadi puaka. Tapi orang mati syahid tadi itu dia. Kerana itu mereka tidak boleh disemayangkan, tidak boleh dikapan, tidak boleh dimandikan. Dia hanya tanam situ je. Faham, itu tahap mati yang pertama. Mati yang ini mana orang tak? Dia suka mati atas katil. Atas katil, bini 4 pula tu. Bini 4 kiri kanan. Wah, seronok mati macam tu. Kedua, mati syahid juga tak? Mati syahid yang kedua ni makna dia macam kena tsunami. Ya. Misalnya mati lemas. Mati lemas misalnya, jatuh atas bangunan ke, jatuh atas kayu ke. Jatuh bangunan ni maknanya kita bekerja lah di bangunan tu terjatuh misalnya. Tapi kalau terjun daripada bangunan, itu mati kapek lah. Bukan mati syahid. Macam utang banyak kan terjun pada bangunan. Itu kujul nama dia. Itu bukan syahid, kujul. Maka orang-orang macam ni dikata syahid juga. Macam mati beranak misalnya. Ada dalam hadis mati malam Jumaat, ya. Ada kita sakit perut ke, sakit tu yang ialah serta-merta lah. Itu dikatakan syahid juga. Orang macam ni kena mandi, kena kafan, kena sembahyang, kena tanam. Itu ya. Itu ya. Itu namanya syahid yang kedua. Macam kata, tapi kalau dah ramai ni pula macam mana ni? Macam di Aceh tu dah ramai lah. Ialah setakat yang mampu lah. Maknanya sekarang dah darurat tau. Malah petaka ni datang, dia pun tak beritahu. Dia darurat. Maka bila dah masa darurat macam ni, ya, kira yang mampu lah. Ya. Berapa banyak rumah yang panjat pokok kelapa. Itu satu contoh. Seluruh dunia disapu dia. Walaupun ada juga yang nak letak meta, nak letak di Laut Cina Selatan nanti apa? Selat Melaka nak letak meta gempa bumi ni lah. Ini tu malapetaka, kamu tak boleh sekatnya ni. Nak sekat benda ni mudah aja. Cukup mudah. Kamu hentikan maksiat tu je. Pasal ini janji dia tadi. Wa in min qaryatin illa numulikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzu 'adzaban syadida. Kana dzalika fil kitabi mastura.
Sesungguhnya kata tidak ada sebuah negeri pun yang mana penduduknya durhaka, maksiat. Melainkan kami akan binasakan mereka semua sebelum kiamat. Maknanya kalau kamu tak nak binasa ni, maksiat kamu stop. Pasal janji Allah pula, walau an ahlul qura aman wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman, bertakwa, nescaya kata kami berkati negeri itu. Kami beri keberkatan daripada langit dan bumi. Nampak tak ayat ni? Tapi kalau penduduk situ durhaka, pasti ataupun kami akan turunkan azab dah, malapetaka, memunah-ranahkan mereka. Kerana inilah janji kami itu. Sejak Tuhan mencipta 7 petelenggi dan bumi dahulu, itu janji dia yang ada di dalam kitab Lauh Mahfuz tadi. Kana zalika fil kitabi mastura, yang sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Maknanya penduduk bumi kalau begini. Tapi sebelum tu mesti diberitahu dulu. Kita tambah sikit lagi ni ya. Sebagaimana kata Tuhan, wa kam ahlan minal qurun min ba'di Nuh, berapa banyak negeri-negeri yang kami punah ranahkan setelah Nuh. Ya. Kerana itu ustaz ya, apabila dia sama ada angin puting beliung, sama ada dia banjir besar, tsunami ni, sama ada dia gempa bumi, dia adalah balak malapetaka azab. Itu namanya kebencian Tuhan. Dia sebelum berlaku ni, dia mesti diberi peringatan. Kalau kita lihat yang berlaku bapak tsunami ini datang zaman Nuh lah. Maknanya sebelum tsunami itu datang, dah diberi peringatan dulu tak? Ini kata walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 amma fa'akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Fa anjaynahu wa ashabas safinah wa ja'alnaha aliyatan lil alamin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh ya, kepada kaumnya. Maka dia tinggal di antara kaum itu selama 1000 tahun. Kurang 50 tahun kata Tuhan. Illa 50 itu kurang 50 tahun amma. Yakni dia diutus jadi rasul 950 tahun. Memberi peringatan pada mereka. Kemudian kata Tuhan, fa'akhadhahumut tufan. Ya. Kemudian maka mereka ditimpa banjir besar. Tufan itu banjir besar. Kerana mereka adalah orang-orang yang zalim gitu. Maka kami selamatkan Nuh dan pengikutnya dalam bahtera itu kami selamatkan kata Tuhan. Kami jadikan peristiwa ini pelajaran bagi seluruh umat manusia. Pelajaran itu yang penting dah. Dia bila sesuatu bab ni, cerita Nabi-Nabi ni, dia dalam Quran ni ada 1000 ayat ya. Dia di bawah tu ada bertulis tu, semua jadi pengajaran namanya. Bukan sebarangan. Macam Fir'aun tenggelam ya, misalnya. Macam Fir'aun lah. Kata Tuhan, disebutkan fa'asbahu fir'auna junuduhu baghya wa adwa hatta idza atrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amana bi bani Israil wa ana minal muslimin. Kemudian kata kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya semuanya kujul dalam laut. Hatta setelah Fir'aun itu tenggelam timbul nak mampus, dia pun mengucap 2 kalimah syahadah. Sesungguhnya dia kata, aku sekarang beriman. Sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah melainkan Tuhan yang diimani oleh kaum Bani Israel. Islam aku sekarang. Kata Fir'aun tadilah. Maka kata Tuhan dalam ayat ini, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalaqaka ayah wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Ya. Apa kata Tuhan? Pada hari ini kata Tuhan, kami selamatkan, kami kekalkan batang tubuh kamu tau, bi badanika. Pasal apa Tuhan? Untuk menjadi pengajaran orang-orang masa kamu
dan orang-orang kemudian. Zaman kita lah orang kemudian ni. Tapi sayang kebanyakan manusia, ya, kata Tuhan, wa inna katsiran minan nas, kebanyakan manusia lengah daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Maknanya kekuasaan Allah ni bila-bila masanya 2 juta bala tentera Firaun tu ditenggelamkan oleh Allah dalam laut. Firaun yang ngaku Tuhan pun tak tahu pada dia nak mampus dalam laut tu. Malahan kuda yang bawa Firaun tu pun tahu pada dia nak mampus. Dia naik kuda 4 ekor kuda. Kuda tu dipukul oleh Firaun, tak mau ke tengah laut tu. Kata kuda ni, Firaun ni gila babi apa ni? Nak mampus ke apa kan? Tak mau dia pergi. Maknanya binatang ni dia tahu dah, tak mau pergi dia. Itu iblis datang bagi idea dengan Firaun. Oleh kerana kata kamu, hai Firaun ni, kamu macam mana pun kuda kamu tak boleh nak ke tengah tu. Aku tahu kuda kamu ni dah sebulan tak jumpa betina ni. Kamu nak supaya nak membunuh Musa di laut tu senang je, yang di tengah laut tu. Kamu carikan kuda betina dah 4 ekor, bontot solid-solid punya, gebu-gebu punya, kau letak di hadapan kuda jantan tu. Kata iblis lah, kau tutup muka dia dulu, mata dia kau tutup, letak 4 ekor betina ni. Nanti bila kamu buka nanti, si jantan ni bila dia tertengok, dia tengok bontot tu solid-solid ni. Bila nanti dia buka, nanti kuda yang jantan ni dia akan nak terkam si betina ni. Maka dia akan lari sampai ke tengah, baru kamu boleh bunuh Musa. Kata iblis. Itu dendam iblis kepada Firaun. Pasal iblis pun menasihat Firaun ni tak terpakai, tak terima. Pasal kata iblis, bila Firaun tu mengaku Tuhan, iblis yang menasihat dia. Kata iblis, kamu ni betul-betul sesat ni. Keturunan aku iblis jemalah hantu raya belum ada ngaku jadi Tuhan lagi. Yang kamu ni siapa ngajar ni? Kata iblis, aku ngajar setakat jadi kafir je, belum lagi sampai ngaku jadi Tuhan ni. Kamu sesat ni, kau tarik balik ni. Kamu nanti celaka nanti. Itu dia tak mau dinasihati oleh iblis, tak mau terima Firaun ni. Kerana itu dendam iblis masa dibelah laut tu. Kalau kau terima atas pendapat aku ni, kata iblis, mampus kau nanti. Itu dia letak 4 ekor tu, kuda tu. Letak kuda tu, si jantan pun buka je yang mata dia. Inilah yang aku nak ni, masuk neraka pun tak apa ni. Itu lari laju tu sampai ke tengah, itu yang pak tu. Maknanya kuda tu pun tahu dah, Firaun dia tak tahu pada dia nak mampus dah. Macam di Phuket lah kan, gajah-gajah, kuda-kuda dah bertebiaran lari dah. Ni tsunami malapetaka nak datang ni. Yang kamu main ski lagi nak, nak mampus. Nampak tak? Pasal haiwan ni dia tahu dah benda ni, dia nak datang. Tapi manusia tak ada seorang ada Tuhan tadi yang tahu. Tu ya. Tapi sayang ada Tuhan, manusia tak ambil kisah tanda-tanda kekuasaan kami tadi. Zaman Nabi Nuh tu adalah bapa tsunami ni. Kalau kata tsunami tu kata gelombang pemusnah, bapa dia zaman Nabi Nuh tu. Wa ya tajri bihim fi maujin kal jibal, Tuhan. Bahtera itu membawa Nuh ni, bahtera Nuh ni, ya, menempuh gelombang laksana gunung tu, tsunami tu. Bayangkanlah laksana gunung selama 7 bulan ni, hujan tak berhenti ni, di langit di bumi ni. Seluruh gunung ganang tenggelam. Kemana dia pergi, ke situlah dia datang. Tu ya. Kerana itu Ustaz ya, dalam peristiwa ini, para nabi-nabi bila berlaku bencana macam ni, tak ada seorang nabi-nabi menangis. Kita boleh buka sejarah dalam Quran. Semuanya mengatakan nabi-nabi ini bila dah musnah kaum dia, masing-masing mengatakan, kan aku dah cakap dah. 950 tahun aku nasihat kamu dah. Ini kata Nuh.
Yang kata Tuhan lepas Nuh tu siapa? Hud. Nabi Hud alaihi salam. Ya. 100 tahun mengingatkan kaum dia, tak peduli juga. Akhirnya 7 hari 8 malam. Ya. Angin puting beliung menjahanamkan mereka yang dinamakan oleh Allah angin cilaka nama dia. 7 hari 8 malam. Gunung ganang semua terbang. Semua mampus tuan. Ini bukan ujian nama dia. Ini malapetaka azab dia. Yang kau pelik tu ada lagi ngata ini kata ujian ni. Ini bukan ujian, ni malapetaka ni. Begitulah bila balak ni turun Ustaz ya, kita nak mengaji ilmu balak ni, bila balak azab Allah ni sampai, dia bukan satu benda dah. Tuhan turunkan ni macam-macam ada. Macam-macam ada. Maknanya kalau kata dia ni disebut misalnya gempa dah, dia bukan gempa je. Contoh misalnya Nabi Lut alaihi salam dah. Kerana itu orang biasa dia dah lupa dengan gelombangnya, dengan gempa tu. Mula pada gempa tu. Itu pun berlaku 650 km pada kita ni kan, di tengah laut tu. Patutnya di KCC itu berlaku. Baru ada semangat sikit. Dia balak ni bila turun kata Tuhan, dia bukan satu benda dah. Maknanya Tuhan bagi mengazab ni dia bukan satu. Contohnya kaum Nabi Lut ya. Sebelum balak ni turun kata Tuhan, dia beri peringatan tu. Sebagaimana dalam ayat tadi ya. Falamma nasu ma zukira tadi. Kata Tuhan, kami beri peringatan dulu supaya kembali kepada Allah. Kaum Nabi Lut ni 100 tahun didakwah tau oleh Nabi Lut. Tapi kaum Nabi Lut ni tahulah, minat dia orang ni suka main buntut. Main buntut. Tengok buntut solid punya. Ini geng bojan, boh sia, boh id, boh dadah lah ni. Ya. Kata Tuhan apa dia? Falamma ja'a amarna mutrafiha amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'aliyaha hijaratan min sijil mambut. Kata Tuhan ya, tatkala datang azab kami tu kepada kaum Lut tu, maka kami jadikan negeri kaum Lut itu diterbalikkan. Diterbalikkan yang atas ke bawah, bawah ke atas. Kemudian kata Tuhan, kami turunkan hujan batu daripada langit dengan api sekali. Hujan batu tu berapi tau. Kemudian dihanyak ke dalam bumi hingga kata Tuhan jadi laut mati tu. Tuan-tuan kalau pergilah, laut mati itulah tempat negeri kaum Nabi Lut. Ini Tuhan bila sudah marah Ustaz ya, jangan main-main. Negeri itu dah diterbalikkan, dihanyak pula ke bumi. Kemudian hujan batu tu Tuhan. Hujan batu tu pula berapi. Dia yang kata Tuhan dalam sebut hijaratan min sijil. Dah hujan batu tu berapi pula, dibakar tu lah. Kaum tu dibakar tu, negeri tu. Kemudian dihanyak menjadi laut, terus jadi laut mati. Tak bergerak. Walaupun cerita ni 10,000 tahun lah, kita boleh tengok. Ini Tuhan kalau dah marah. Yang Tuhan cukup marah betul dengan kaum Lut ni, dah beratus tahun buat kerja ni. Last sekali dia nak rugul Jibril. Ini Tuhan tak ampun. Mana ada orang nak rugul Jibril? Bukanlah dalam Quran. Itu Nabi Ibrahim, Nabi Lut pun bila ada tetamu datang apa semua, dah tahu dah pada besok nak dijahanam kan. Jadi itu kaum dia. Kaum yang degil-degil ni tak ramai, lebih kurang 10 orang. Nampak mengancam nampak yang ke rumah Lut tu. Yang ke rumah Lut ni, Jibril ni menyerupai manusia, menyerupai lelaki cantik tau. Kira nak menasihat kan ni. Kata Nabi Lut, kalau kamu ndak jugalah boleh kahwin dengan anak aku ni. Ada 2 orang aku boleh nikahkan. Kata kaum Lut, ini tak main lah Lut ni, kampung punya lah. Kami mau itu buntut tetamu kamu tu. Kalau kau tak serahkan dengan kami naik tangkap dia. Kata kaum tu. Itu akhirnya kaum Lut tu panjat rumah Nabi Lut tu. Dia nak tangkap Jibril tu.
Dia nak buat rogol bersiri kau tahu. Itu apabila dah begitu tadi, kata Tuhan, hai Jibril, kamu hembus diorang ni semua. Itu bila Jibril hembuskan tu, langsung mereka ni semua jadi buta. Menjadi si buta dari gua hantu. Kami buta. Kemudian kata Tuhan, Lot pun dengan pengikut dia diselamatkan tu, diletak satu gunung tu. Maka kata Tuhan, fa'akhadhat hum sayhatu musyriqin. Maka kemudian mereka pun dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur ketika matahari terbit ke waktu pagi. Dia berlaku maknanya petang tau. Petang dia orang nak rugul Jibril ni petang. Dah dia orang balik dah apa semua dah. Pagi tu lepas subuh itu yang diterbalikkan tu. Jibril yang buat projek ni kata Tuhan, pandai-pandai kau lah Jibril. Pasal dia nak rugul Jibril tu. Itu last kopi punya cilaka kaum Lut tu. Angkat, terbalikkan negeri itu, hanyut ke dalam bumi. Hujan api pula dengan batu tu kepada mereka, sehinggalah menjadi laut mati. Maknanya kita nak sebut sini, balak ni bila dia turun bukan satu, bertindih-tindih. Kerana itu bila balak malapetaka dengan Allah jangan cari. Kerana itu kata Tuhan, kalau kami nak menghukum manusia buat zalim di muka bumi ni, kalau kami nak hukum dia orang ni, tak ada satu makhluk yang melata di bumi ni boleh hidup lagi dah. Ini Tuhan tak tunjuk yang ni. Cuma tadi untuk dirasakan. Yang kata Tuhan, zaharal fasadi fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah zahirlah di hadapan kamu semua tu Tuhan dah, segala bentuk kerosakan, kemusnahan di darat dan di laut. Ini kata Tuhan hasil daripada kerja-kerja yang dilakukan oleh tangan manusia sendiri. Maknanya kita sendiri yang bersalah. Supaya dirasakan kepada mereka sebahagia, supaya mereka kembali pada Islam. Bermakna hanya orang yang ke masjid, ke surau ni lah yang agak boleh selamat. Contohnya lah, kadang-kadang kita heran juga, seluruh tempat tsunami ni masuk, masjid surau selamat. Di Sri Lanka ke, di India ke, banyak orang Islam tu. Di Phuket ke, di Kamboja, apa lagi, Kuala Muda, surau okey, tak ada apa-apa. Sebelah licin. Aku tengok. Gitu juga di Aceh kita tengok. Ini Ustaz ya, semua menjadi pengajaran pada kita. Kerana itu kesimpulannya, ini benda macam ni bukan ujian kecil-kecilannya. Ini adalah azab malapetaka. Seumpamalah tuan-tuan ni di dalam ayat selanjutnya tadi, kata Tuhan, bila berlaku hal ni, kata Tuhan, kau rasakan masing-masing. Ditempelak oleh Allah dah, kau rasakan. Pasal bermakna dah lama diberi peringatan. Macam kita lah kalau ada anak tau, ni last ya. Macam kita ada anak, kita belikan motor, suka ke anak kita lomba haram tu? Adakah satu bapa, kamu lalu keluar Damansara ni, mesti kamu racing haram tu? Kalau tidak, motor ni kau jual tu. Kalau kamu masuk lomba haram apa semua, ini anak best punya. Kalau kamu lalu depan surau ni pun pakai satu tayar je, jangan dua tayar. Cari jongang bawa tau. Tak ada satu bapa suruh buat gitu. Semua menasihat pada anak-anak, jangan naik motor laju, jangan lomba haram, nanti kau kena 6,000 denda, kena setahun jail, macam-macam ada lah nasihat. Tapi anak je ni degil ni Ustaz, dia tak makan nasihat. Dia satu hari bila dia kena, polis pun datang ke rumah kita lah. Dia ketuk rumah kita, polis. Encik, ini bapak Siano kah? Kata si bapak dia. Anak encik sekarang ni dalam hospital Selayang, dalam ward ICI dah. Dalam ward ICI. Ya. Sekarang dia minum pun melalui lengannya, minum air mineral. Bernapas pun pakai gas BP dah. Dah nak mampus dah. Anak encik dah nak mampus dah. 50-50.
Kata polis lah. Bapa yang diadukan dia buat tak dengar je tu. Dia tanya polis tu balik. Dah mampus ke belum budak tu? Dia tanya tak. Bapa buat tak dengar. Nanti bapa tu akan melawat ke anak tu tak? Adakah mak bapa bila melawat kepada anak yang degil tadi menangis? Ada tak? Semua bercakap apa tahu? Kan aku dah cakap dah. Aku dah cakap dah. Dah muntah ayah cakap dah. 4-5 tahun dah nasihat kau dah. Kau tak dengar. Kenapa kau tak mampus tadi? Orang lain pun dengar tu. Kata apa jenis bapa macam ni? Anak aksiden, anak mati pula dia hamput lagi. Orang yang tak tahu lah kan. Tapi jenis bapa tadi. Rasakan. Aku dah cakap dah. Begitulah nabi-nabi, rasul-rasul tuan. Bila umatnya punah, tak ada yang menangis. Kata para nabi-nabi dan rasul-rasul, hai umatku, aku dah cakap dah. 100 tahun. Kata Nabi Shu'aib alaihissalam, kaum itu bila dapat gempa, tak ada seekor hidup tau. Di Madian tu. Kata Nabi Shu'aib, lebih 1000 tahun aku diisi kamu dah. Inilah habuan kau. Terimalah kau, padan muka kau. Bermakna macam kita tu sikap kita. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang beriman itu, dia tidak bersedih hati dan berduka cita. Hatta kiamat pun, dia gembira. Tambah lagi kalau macam ni. Itu kalau orang tanya saya macam mana pandangan Ustaz, komen Ustaz, saya kata bagus. Ini yang bertentangan ajaran ni. Dia kata guru silap panggil ni macam ni. Orang menangis itu apa semua. Maknanya bukan kita yang rumah roboh, anak bini hilang tu kita suka, bukan itu. Kita cerita balak tu. Kita bukan cerita masalah rempah ratus dia tu. Kita nak mencerita, yang kita cerita malam ni, kenapa cermin tu jatuh? Bukan cerita cermin dah berkecai dah. Pak faham tak cerita ni? Kalau cerita pasal derma, nak bawa itu, bawa ini, kita tak payah ceritalah. Kalau setakat nak derma, nak kata bersedekah, misalnya sepindah buruk, misalnya culi yang dah putus tali, tak payah cerita dalam ceramah, mengarut nama dia. Yang kau nak cerita, itu dia. Kenapa balak ni turun? Dia mesti ada daripada manusia. Dalam ilmu alam Musa di genting tu tak pernah tanah runtuh dah. Tapi apabila jenis kepala hitam ni datang, dia bagi cantik, bagi elok, tebang hutan apa semua, banyaklah berlaku tanah runtuh kan. Masa itu kamu tak boleh salahkan Tuhan tanah runtuh ni. Bermakna manusia sendiri yang buat kerja ni. Yang merosakkan alam ni manusia sendiri. Bukan, malahan genting tu maknanya hutan belantara tu 100 tahun, 200 tahun tak pernah tanah runtuh. Tapi bila makhluk kepala hitam ni datang, Jahannam semua. Bermakna di situ daripada manusia sendiri, faham tak? Jadi itulah tuan-tuan. Jadi kalau ada pertanyaan, kita tangguh dulu lah. Kita sambung akan datang lah. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.